Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima awlika wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, pada siang ini, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan kita berada di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seorang itu berada di dalam rumah Allah, dia beribadat kepada Allah Ta'ala, nazala alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah wa zakarahumullah bima indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan di dalam hatinya, dan Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmat kepadanya, dan Allah Ta'ala datangkan malaikat mendoakannya, dan nama-nama mereka yang berada di dalam rumah Allah Ta'ala dibawa di hadapan Allah Ta'ala oleh para malaikat, lalu menyebut satu persatu, sehinggalah mereka yang berada di dalam rumah Allah Ta'ala itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita melaksanakan ibadat puasa, yang mana ibadat ini ibadat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, sebagaimana yang dipadukan ke atas kamu berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa semata-mata kerana Allah Ta'ala dan keimanan kepada Allah, mencari keredaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengampunkan akan dosanya yang terdahulu. Maka bagaimanakah puasa yang terbaik? Ikutkan kepada siapakah kita ingin mengikuti bagaimana berpuasa? Maka sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ikutan yang baik. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah ikutilah. Wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ambil, kamu ikut, kamu contohilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhinya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mau'i tauquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Lalu disuruh kita melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka di bulan Ramadan, ibadat yang besar adalah ibadat puasa, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kita menahan lapar dan dahaga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kutiba alaikumusiyam, dipadukan kepada kamu berpuasa. Maka disuruh kita, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadi minal khayti aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga nyata bagi kamu benang putih kepada benang hitam. Bermakna sebelum nyata benang putih benang hitam itu kamu tidak boleh makan. Yang dimaksudkan benang putih itu fajar, yang dimaksudkan benang hitam itu terbenamnya matahari. Lalu disuruh kita berpuasa menahan lapar dan dahaga. Dalam waktu yang sama, ketika mana kita melakukan ibadat puasa, hendaklah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyuruh kita agar berniat pada waktu malam, kerana baginda bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan Allah mengira apa yang kamu niatkan. Walaupun seorang itu berpuasa tetapi dia tidak berniat, maka Allah tidak mengira akan amal ibadat puasanya. Namun apabila dia ingin berpuasa, maka dia berniat,
Lalu Nabi SAW menyuruh kita agar melakukan ibadat niat. Maka ibadat niat ini sebenarnya hendaklah seorang itu berniat bersegera apabila melakukan ibadat. Namun dalam bab puasa kita niat pada waktu malam, kita tidak bersegera lagi pada waktu pagi lalu kita melakukan ibadat puasa. Maka apabila kita berniat, maka Allah membuka 70 pintu kebaikan. Apabila seorang itu berniat, maka Allah menerima akan amal ibadat dengan apa yang ia niatkan. Maka disuruh kita berniat. Siapa yang mengajar kita berniat? Yang mengajar kita berniat itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sahaja kita ingin berpuasa, maka Nabi menganjurkan kita jangan lupa kita untuk bersahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Maka bersahurlah kamu, kata Rasulullah, kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Maka makanan yang kamu makan ketika bersahur itu ada keberkatan. Minuman yang kamu minum ketika bersahur itu ada keberkatan. Dan apabila kamu ini berada di waktu sahur, maka kamu makanlah sebagai mengikuti contoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan makan terlalu banyak, jangan mengikuti hawa nafsu, janganlah kita melepai makan buah tamar kerana diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang itu sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana dia mengakhirkan sahur. Maka sahur digalakkan kita mengakhirkannya. Maka bagaimana baginda melewatkan akan sahur? Maka baginda melewatkan akan sahur dengan arti kata apabila baginda bersahur, kemudian antara baginda akhir sahur, selepas baginda bersahur dan masuk waktu subuh, lebih kurang dalam 50 ayat kata Anas bin Malik, barulah masuk waktu azan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat, apabila seorang itu makan, tiba-tiba mendengar azan, makanan ada dalam mulutnya, maka hendaklah dia makan. Kerana makanan sudah ada dalam mulutnya. Maka sebenarnya ini merujuk kepada azan yang pertama, menunjukkan bahawa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan subuh ada dua. Satu azan yang pertama, azan yang menunjukkan kita imsak, kita menahan diri. Namun apabila azan pertama masih lagi ada makanan, maka makan, kerana itu belum lagi masuk fajar. Tetapi apabila masuk fajar sahaja, maka sudah tidak boleh makan. Berlakulah ibadat puasa, ibadat yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kerana aku dan aku akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bersahur, maka ada waktu sebelum masuk azan, maka baginda membaca beberapa ayat Al-Quran. Sahabat mengatakan lebih kurang 50 ayat lalu masuk waktu subuh. Namun kadang-kadang disuruhnya kita agar beristighfar. Wa bi asharihim yastaghfiru. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Lalu disuruh kita sama ada ingin membaca Al-Quran sebelum subuh ataupun ingin beristighfar, namun ia tetap ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalulah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila azan berkumandang, baginda akan menjawab azan. Kemudian apabila habis waktu azan berkumandang, baginda akan sembahyang sunat di rumah. Maka sahabat sembahyang di dalam masjid, mereka tidak meninggalkan sembahyang sunat fajar. Maka apabila sahaja kita lepas bersahur, jangan tidur. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan disuruh kita beribadat kerana ini bulan Ramadan. Kerana apabila kita bersahur, bermakna kita ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, dan di bulan Ramadan digandakan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kenapa dilarang tidur? Takut sembahyang subuh agak lewat. Kerana dibimbangi kita mengambil yang sunat, kita tinggalkan yang wajib. Lalu sembahyang bersama dengan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh berjamaah. Maka baginda sembahyang subuh berjamaah dengan membaca ayat yang panjang. Apabila baginda mengetahui di belakangnya ada orang-orang yang dhaif, di belakangnya ada orang-orang yang lemah, baginda tidak memanjangkan akan bacaan Al-Quran kerana meraihkan jamaah yang ada di belakang. Pernah
satu riwayat menceritakan ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam ingin sembahyang subuh, baginda memandang kepada para sahabat, lalu baginda melihat sahabat yang berada di belakangnya yang sembahyang bersama dengan Rasulullah terdiri daripada sahabat-sahabat yang kuat. Lalu Nabi sembahyang subuh, baginda sembahyang subuh rakaat pertama surah Al-Baqarah. Apabila sahaja rakaat kedua, baginda membaca surah Ali Imran, hampir 5 juzuk sembahyang subuh. Apabila habis sembahyang, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa cerah dah hari ini?" Kerana apa? Sahabat mengatakan seolah-olah tak panjang, sedap mendengar bacaan Al-Quran baginda. Ada ketika baginda membaca panjang, ada baginda membaca tidak terlalu panjang kerana meraihkan orang yang berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Nyata sungguh baginda adalah contoh yang terbaik, meraihkan orang yang berada di belakangnya. Dalam waktu yang sama baginda menunjukkan contoh yang terbaik, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Selepas daripada subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang masuk di dalam bilik dan masuk dalam rumahnya dan baginda beribadat kepada Allah, berzikir. Begitu juga para sahabat, dan kadang-kadang baginda selepas subuh baginda memberi nasihat kepada para sahabat. Kadang-kadang selepas pada subuh baginda bertanya sahabat, adakah siapa yang memimpi, aku akan mentadbirkan mimpi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada subuh baginda tidak tidur, kecuali baginda mengadakan kuliah subuh, menyampaikan ilmu kepada para sahabat, ataupun baginda berzikir, dan baginda melarang tidur selepas daripada subuh. Walau mengantuk macam mana pun, cuba elakkan jangan tidur, kecuali ada musyaqqah yang tertentu yang tidak dapat dielakkan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat sampai cerah naik matahari, sampai pada waktu isyraq. Baginda memberitahu kepada para sahabat, sesiapa yang sembahyang sunat sebelum pada subuh, kemudian dia sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia ini berzikir sampai ke cerah pagi, sampai kepada waktu isyraq, sama ada dia baca Quran, sama ada dia hadir majlis ilmu, sama ada dia ini membaca Al-Quran sampai waktu cerah pagi, lalu dia sembahyang sunat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, pahala haji umrah yang macam mana? Taman, sempurna. Maka baginda mengajar kepada para sahabat agar tidak melepaskan peluang yang ada di bulan Ramadan. Begitu juga pada bulan-bulan yang lain. Maka bila masuk bulan Ramadan, lebih-lebih lagi menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Rasulullah contoh yang terbaik. Maka Rasulullah melarang kita jangan tidur selepas pada subuh. Rasulullah contoh yang terbaik, lepas pada subuh Rasulullah berzikir, Rasulullah mengadakan majlis ilmu, dan Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Ulama khilaf di antara sembahyang 2 rakaat itu. Ada menyatakan sembahyang sunat isyraq, ada yang mengatakan sembahyang sunat duha. Lalu ulama menyatakan bahawa apabila sahaja lepas subuh dia menunggu sampai cerah matahari, masuk waktu isyraq, sama ada dia sembahyang isyraq, masuk waktu duha, sama ada dia sembahyang duha, dia mendapat pahala haji dan umrah. Inilah contoh yang Nabi tunjuk, inilah para sahabat, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana melakukan ibadat puasa selepas daripada waktu pagi, lalu Imam Al-Ghazali yang mengambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dinyatakan di dalam kitabnya, yakni kitab Bidayatul Hidayah, menyatakan bahawa di waktu pagi ada beberapa golongan. Ada yang golongan pergi bekerja mencari rezeki Allah. Siapa yang pergi bekerja mencari rezeki Allah, niatlah kerja itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bekerja mencari rezeki Allah, niatlah dia mencari rezeki Allah kerana mengikuti perintah Allah, kerana mencari rezeki yang halal untuk menanggung ahli keluarganya, untuk mendapat keredaan Allah taala. Dan ada golongan yang disibukkan dengan ilmu, lalu dia belajar, dia menghafal Al-Quran, maka ini juga golongan yang baik. Ada golongan
golongan yang disibukkan dengan berkhidmat kepada orang ramai. Ini juga golongan yang baik. Ada golongan dia tidak mampu mencari rezeki, mencari ilmu. Dia hanya tidak mampu mencari rezeki. Mungkin dia hanya duduk saja je, hanya sekadar rezeki yang ada, maka dia habiskan masa dengan ibadah dan menjaga dirinya tidak melakukan perkara yang menyakiti orang lain. Maka selepas daripada waktu pagi, Nabi SAW menggalakkan agar memenuhkan masa tadi dengan beribadah kepada Allah. Min husni islami mau'itakuhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam yang baik, dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Lalulah ada sahabat yang membaca Al-Quran satu hari satu kali khatam. Ada sahabat yang membaca Al-Quran Al-Qatadah 3 hari sekali khatam. Ada yang membaca 7 hari sekali khatam. Lalu diikuti oleh orang salafus saleh. Ada pembangkit dia sepenuh masa dia adalah ibadah kepada Allah. Lalulah di batu siang baginda tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Maka Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran 1 hari 2 kali khatam. Di siang hari khatam, di malam hari khatam. Namun ada hadis Nabi melarang, jangan kamu mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Sedangkan bagaimana ada sahabat yang khatam Quran satu hari yang dimasukkan kurang daripada 3 hari, baca tidak menepati kehendak, seperti terlalu laju, terlalu gaduh, tidak bertadabbur, tidak mengambil berat tentang hukum-hukum yang ada, itulah yang dilarang. Namun apabila sahaja masa digunakan dengan melakukan ibadat, itulah yang sebaiknya. Lalu disuruh kita agar memperbagaikan. Lalu Rasulullah tidak mengkhususkan daripada waktu lepas daripada duha sampai ke zuhur, terpulang kepada masing-masing nak melakukan amal ibadah. Baginda bersama dengan ahli keluarganya, hanya baginda menyuruh para sahabat agar jangan merugikan masa. Bulan Ramadan digandakan pahala, pintu syurga dibuka, ditutup pintu neraka, dibelenggu akan syaitan-syaitan yang derhaka. Lalu dalam keadaan macam itu disuruh kita agar melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemurah. Apabila saja ada rezeki, baginda akan membagi-bagikan kepada fakir miskin. Angin yang berlalu itu begitulah gambaran Rasulullah. Pemurahnya bagaikan angin yang berlalu, pemurahnya bagaikan air yang mengalir. Nabi menunjuk contoh yang terbaik. Apabila Nabi dapat rezeki lalu diberi kepada orang lain, baginda tidak simpan di bulan Ramadan. Bahkan baginda menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberitahu sesiapa yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah digandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ibadat sunat seperti ibadat yang wajib di bulan Ramadan, demikianlah pahalanya. Ibadat wajib diganda-gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baginda memberitahu tentang kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan, maka sahabat ingin setiap bulan itu Ramadan. Maka sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau setiap bulan itu Ramadan." Namun Allah Ta'ala menetapkan hanya 1 bulan saja, bulan Ramadan, bulan yang banyak kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda menyuruh para sahabat agar menjaga sembahyang, banyakkan iktikaf di dalam masjid. Dalam masjid beriktikaf bukan duduk saja, hendaklah membaca Quran, berzikir, melakukan ibadat demi ibadat. Dan baginda melarang jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Dan sesiapa yang tidur kerana keletihan beribadat di malam hari, lalu dia tidur kerana terlalu letih. Kerana apa dia letih? Bukan kerana dia buat perkara lain, dia kerana beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka tidurnya orang berpuasa itu dikira ibadah. Seandainya
tidurnya itu kerana keletihan beribadat pada waktu malam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjaga sembahyang zuhur, suruh kita menjaga sembahyang asar. Hafizu ala salawati was salati wusta. Jagalah kamu akan sembahyang daripada sembahyang wusta. Ada ulama mengatakan sembahyang wusta itu sembahyang zuhur, kerana sembahyang zuhur ini sembahyang yang panas, sembahyang pertengahan antara siang dan malam. Lalu katanya sembahyang zuhur. Apabila terlalu panas, Nabi SAW kadang-kadang melewatkan sedikit sembahyang zuhur kerana meraihkan sahabat yang bekerja di tengah panas, kerana meraihkan sahabat yang berjalan kaki pergi ke Masjid Nabawi dalam keadaan panas terik. Lalu Nabi kadang-kadang melewatkan sedikit sembahyang subuh apabila cuaca dalam keadaan panas. Dan apabila saja masuk waktu asar, baginda sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang asar berjemaah, dan baginda menggalakkan agar kita menjaga sembahyang asar, kerana sesungguhnya sembahyang asar ini sembahyang yang amat penting, sehingga dikatakan di dalam satu peperangan orang-orang kafir sendiri mengetahui dalam satu peperangan selepas daripada sembahyang zuhur, lalulah ketika mana sembahyang berhenti sekejap, ketika mana peperangan berhenti sekejap, lalulah mereka daripada jauh tentera musyrikin tengok daripada jauh orang Islam bersembahyang. Sembahyang itu sembahyang zuhur. Lalulah terkejut dia, dalam perang boleh sembahyang lagi. Lalu di kalangan mereka berkata, nanti ada satu lagi sembahyang. Sembahyang satu lagi dia lebih sembahyang, lebih sayang daripada sembahyang yang sebelum pada ini. Dan ini sembahyang yang dimaksudkan itu sembahyang asar. Maka orang-orang musyrikin pun tahu orang Islam sayang kepada sembahyang asar, kerana Nabi amat memberatkan sembahyang asar, kerana sembahyang asar, sembahyang subuh, sembahyang isyak, sembahyang yang begitu berat bagi orang-orang munafikin. Lalu dalam keadaan itu Nabi menyuruh agar sahabat sembahyang asar berjemaah, dan ketika mana waktu sembahyang asar, sembahyang mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah mereka sembahyang? Mereka sembahyang di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Maka contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat, sesiapa yang pergi ke masjid dalam keadaan sudah membersihkan dirinya, dalam keadaan sudah berwuduk, maka setiap langkah dinaikkan darjat oleh Allah, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mereka sudah siap-siap, lalu mereka pun pergi sembahyang berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah?" Apakah amalan yang afdal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Sembahyang yang perbuatan yang afdal itu adalah sembahyang pada awal waktunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang di rumah seorang diri. Sembahyang berjemaah Nabi melarang. Sembahyang seorang diri, bahkan sembahyang berjemaah Nabi galakkan. Lalu Nabi SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 20 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara satu darjat dengan satu darjat melebihi langit dan bumi. Tidak ada yang besar yang kita tahu langit dan selain pada langit dan bumi yang boleh kita tengok di hadapan mata kita. Maka satu darjat dengan satu darjat melebihi langit dan bumi. Dengan sembahyang berjemaah bukan satu darjat, 27 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang berpuasa Nabi suruh kita menjaga lidah. Jangan kita mencela orang lain. Apabila datang satu orang mencela kamu, apabila datang satu orang membodohkan kamu, apabila datang satu orang menyatakan buruk pada kamu, hendaklah kamu bertahan lalu mengatakan inni shaimun, aku berpuasa. Nabi melarang kita ini agar kita ini jangan menggunakan lidah kita menyatakan buruk kepada orang yang lain. Diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana wanita yang beribadat kepada Allah sampai letih berpuasa, lalu Rasulullah mengatakan dia sudah berbuka puasa. Dengan apa dia berbuka puasa? Dia berbuka puasa, nak tahu dengan apa? Wahai
wahai sahabat, ambil 2 bekas, kamu beri kepada 2 wanita yang berpuasa itu. Beri wanita yang berpuasa, wanita yang sedang keletihan berpuasa itu. Letih dia sampai minta dengan Rasulullah, boleh tak nak buka? Kerana letih sangat. Mau minta berbuka puasa, dia sudah berbuka puasa sebelum dia minta buka puasa. Ambil 2 bekas, beri kepada wanita itu. Maka sahabat bawa 2 bekas tadi, tunjuk depan wanita itu. Wanita itu muntah, keluar darah. Berapa ketul daging mentah ada di sebalik darah tadi. Lalu Nabi mengatakan dia telah membatalkan puasanya dengan ribah, dengan mengumpat, dengan fitnah, dengan berfitnah, dengan namimah, dengan gosip-gosip ataupun cerita-cerita palsu. Oleh kerana itu Rasulullah suruh kita jaga puasa. Jaga puasa ini bukan jaga makan minum sahaja, tapi jaga puasa ialah jaga anggota kita. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu." Betapa ramai orang yang berpuasa namun dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Maka kita tidak mahu puasa kita hanya lapar dan dahaga. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, ada orang puasa tapi tak dapat apa-apa. Maka contohnya baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda melakukan perbuatan yang terbaik kepada ahli keluarganya. Baginda baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik dengan ahli keluargaku, kata Rasulullah. Namun kata ulama, di bulan Ramadan lebih lagi Nabi buat baik kepada ahli keluarganya. Dan baginda menyuruh agar kita berbuat baik pada jiran tetangga. Baginda seorang yang sangat baik. Tetapi di bulan Ramadan, baginda lebih lagi baik dengan jiran tetangganya. Kalau datang tetamu, baginda meraihkan tetamu. Tapi kalau tetamu itu datang bulan Ramadan, baginda lebih lagi meraihkan tetamu di bulan Ramadan. Sampai satu ketika baginda larang sahabat jangan sembahyang sunat lepas asar, tetapi baginda sendiri sembahyang sunat lepas asar. Lalu sahabat merasa hairan, ya Rasulullah, Rasulullah larang kami sembahyang sunat lepas asar, tapi Rasulullah sendiri yang sembahyang sunat lepas asar. Lalu mereka pun hairan, berbincang-bincang. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau melarang kami sembahyang sunat lepas pada asar? Rasul kata, ya benar, tapi kami melihat Rasulullah sembahyang sunat lepas asar. Rasulullah mengatakan, tadi aku disibukkan dengan tetamu. Aku disibukkan dengan tetamu sampai waktu asar, baginda sampai tertinggal sembahyang sunat selepas pada zuhur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengqadhakannya lepas daripada asar. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Baginda sangat mulia akhlaknya. Mulianya akhlak Rasulullah ini habis sepanjang Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sibuk ibadat, baginda tidak lupakan sahabat-sahabat. Dalam sibuk beribadat, baginda tidak selalu lupakan ahli keluarganya. Baginda disebut dalam kitab, baginda jugalah yang membersihkan rumah. Baginda juga yang menjahit. Kadang-kadang baginda juga yang menolong isterinya agar isterinya tidaklah merasa keletihan sangat. Sehingga Siti Aisyah kata, kalau Rasulullah ada kat rumah, ringan kerjanya. Kerana apa? Rasulullah adalah seorang yang rajin, seorang yang ringan tulang, seorang yang baik dengan ahli keluarganya. Maka demikianlah contoh yang baik yang Nabi tunjukkan kepada kita. Lalu apabila berbuka puasa, Nabi SAW menyuruh kepada kita, hendaklah kita bersegera berbuka puasa. Apabila seorang itu berbuka puasa dalam keadaan bersegera, dia dalam keadaan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda menyuruh kita apabila berbuka puasa, tahanlah nafsu, jangan berbuka puasa mengikuti hawa nafsu. Lalu Nabi SAW mengajar kepada kita, hendaklah kita berbuka puasa dengan beberapa biji buah tamar. Maka Nabi SAW berbuka puasa dengan rotab. Ada kurma yang basah, ada kurma yang kering, ada beberapa biji buah kurma, dan ada dengan beberapa teguk air. Maka Nabi SAW ketika berbuka puasa, baginda mendoakan kepada kita umatnya agar kita mendapat kebaikan. Banyak contoh tentang Rasulullah. Moga-moga Rasulullah menjadi ikutan kita. Moga-moga para jamaah menjadi kebanggaan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ahli siyam wal qiyam. Allahumma taqabbal a'malana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli al-khair. Allahumma zukna lailatal qadri waj'alna min ahliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.